Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan tajuk pentaksiran bilik darjah dalam konteks hifz Al-Quran dan maharat Al-Quran berdasarkan 4 elemen yang telah ditetapkan, iaitu pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran. Okey, kita pergi ke elemen yang pertama dalam pentaksiran bilik darjah, iaitu pengujian. Okey, seperti mana yang kita ketahui, pengujian ini dia memfokuskan kepada penyediaan alat ataupun kaedah atau prosedur untuk mengukur tahap pencapaian murid. Okey, poin yang kedua, pengujian ini boleh dilakukan dalam bentuk lisan dan bukan lisan. Sebagai contoh, dalam konteks hifz Al-Quran, iaitu menggunakan buku tahriri, buku daftar rekod murid dan guru, kuis secara lisan, peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun. Untuk pengujian dalam subjek maharat Al-Quran pula, sebagai contohnya, boleh dilakukan dalam ujian bulanan, kuis, peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun dan juga dalam persembahan. Okey, sekarang kita pergi kepada elemen yang kedua, iaitu pengukuran. Pengukuran adalah proses yang menentukan pencapaian murid dari segi kuantitatif. Markah pencapaian dihasilkan dari pengujian yang dilakukan sebelum ini. Ia juga merupakan indeks berangka kepada prestasi pelajar supaya status prestasi pelajar dapat dilihat dengan lebih tepat. Contohnya, grade markah yang telah ditetapkan adalah antara 0 hingga 100, yang kebiasaannya dilakukan dalam ujian sumatif bagi subjek hifz Al-Quran dan maharat Al-Quran. Contoh yang kedua, untuk grade tasmik yang telah ditetapkan di antara angka 1 sehingga angka 4 dalam subjek hifz Al-Quran. Okey, untuk elemen yang ketiga, iaitu penilaian. Okey, penilaian ini adalah mempamerkan hasil melalui nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran bagi tujuan tindakan susulan. Poin yang kedua, mentafsirkan hasil pengukuran yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik atau kemahiran. Okey, maksudnya di sini, hasil daripada elemen yang sebelum ini, iaitu elemen pengukuran yang menentukan pencapaian murid dari segi kuantitatif, secara mudahnya, elemen penilaian ini adalah satu proses untuk menentukan tahap ataupun pangkat bagi pencapaian murid berdasarkan nilai kuantiti yang telah dilakukan dalam proses elemen pengukuran. Okay, sebagai contoh maharat Al-Quran, pencapaian kuantitatif murid ditentukan dengan mengkelaskannya kepada pangkat cemerlang, baik, memuaskan dan gagal. Untuk subjek hifz Al-Quran, pencapaian kuantitatif murid ditentukan dengan mengkelaskannya dengan pangkat mumtaz, jayyid jiddan, jayyid dan makbul. Okey, kita pergi kepada contoh penilaian. Contoh situasi yang dapat kami berikan untuk
proses penilaian bagi subjek maharat Al-Quran iaitu jannah mendapat markah 100% dalam subjek maharat Al-Quran. Itu elemen pengukuran. Jadi pangkat prestasi yang ditentukan kepada jannah adalah pangkat cemerlang. Itulah proses penilaian. Okey, untuk subjek hifz yang kedua, contoh situasi yang kami berikan iaitu Hanisah lancar hafazannya ketika tasmek dengan guru. Guru memberi nilai kuantiti 4 kepada Hanisah. Itu pengukuran. Nilai kuantiti 4 ini menunjukkan tahap mumtaz untuk kualiti hafazan Hanisah. Ini proses penilaian. Okey, untuk elemen yang keempat iaitu elemen pentaksiran. Elemen pentaksiran ini prosesnya adalah memberi makna ataupun nilai kepada data kualitatif dan kuantitatif yang diperolehi daripada elemen sebelum ini iaitu elemen pengujian, pengukuran dan penilaian. Yang kedua, pentaksiran ini menganalisis pencapaian atau kemajuan pelajar bagi meningkatkan lagi prestasi bersesuaian dengan keadaan setiap individu pelajar. Untuk subjek hifz Al-Quran, untuk elemen pentaksiran ini, dia akan menganalisis ataupun memberi nilai sama ada pelajar dapat menghafal mengikut silibus semasa dengan beradab dan tajwid yang betul serta mengetahui maksudnya. Untuk subjek maharat Al-Quran pula, guru menilai sama ada pelajar faham dan mengamalkan kemahiran Al-Quran yang dipelajari, termasuklah tajwid, adab, qiraat dan resam Osmani. Okey, contohnya untuk situasi dalam proses pentaksiran ini, melaporkan tahap penguasaan dari pangkat 1 hingga 6 daripada dapatan pentaksiran formatif dan sumatif untuk tindakan susulan pelajar, guru, sekolah dan ibu bapa. Okey, contoh tindakan susulan yang kebiasaannya diambil setelah dinilai dan dianalisis oleh guru berdasarkan tahap prestasi murid iaitu yang pertama, menambah baik metod ataupun kaedah pengajaran guru. Yang kedua, aktiviti pemulihan kepada pelajar bermasalah. Sebagai contoh, aktiviti pemulihannya adalah mengadakan tahsin bacaan Al-Quran iaitu memperbetulkan tajwid bacaan Al-Quran. Menerangkan semula teknik hafazan yang betul dan memberi motivasi kepada pelajar. Dan yang ketiga, contoh tindakan susulan yang ketiga iaitu aktiviti pengayaan ataupun pengukuhan kepada pelajar yang tidak bermasalah. Aktiviti pengukuhan ini kebiasaannya disediakan untuk pelajar yang cemerlang dalam subjek tersebut dan bagaimana guru itu menyediakan aktiviti dengan tujuan untuk mengukuhkan lagi penguasaan mereka terhadap subjek tersebut. Okey, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.